Qala Allah Ta'ala fi muhkamin tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu, dan Dia yakni Allah sesungguhnya Tuhan yang sama, yang menjadikan umat terdahulu daripada kamu. Pasti kamu akan termasuk, akan tergolong di kalangan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, sentiasa dan selamanya selawat syukur sama-sama kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana alhamdulillah pada pagi ini masih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat kesihatan. Allah masih lagi pinjamkan kepada kita nikmat kehidupan. Dan alhamdulillah juga pada pagi ini Allah masih lagi melapangkan masa dan waktu kita untuk sama-sama mampu kita peruntukkannya untuk kita datang mengimarahkan rumah Allah, dan diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah untuk kita berada di taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini. Kita mengharapkan sentiasa mudah-mudahannya kekuatan, kesempatan, ruang dan peluang ini Allah kekalkan sentiasa untuk kita sehinggalah ke akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan untuk kesempatan bersama kita pada pagi ini, untuk kembali kita menyambung perbincangan 40 hadis peristiwa akhir zaman kita. Dan kita sedang dan masih membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda besar kiamat. Dan berkait dengan cerita Dajjal. Dajjal ni makhluk yang Allah ciptakan yang berbangsa manusia juga sebenarnya. Kita dah cerita kisah Dajjal ni telah wujud di zaman Nabi SAW pun lagi. Kita bincang tentang hadis panjang, riwayat daripada Tamim Ad-Dari. Kisah dia dan sebahagian sahabat Nabi yang lain, sebahagian riwayat sebut jumlahnya 30 orang. Mereka terdampar di satu pulau dan akhirnya berjumpa dengan Dajjal. Dan Tamim Ad-Dari pernah minta izin dengan Nabi untuk membunuh Dajjal. Tapi Nabi SAW sebut yang akan membunuh Dajjal bukanlah dia, tapi Nabi Allah Isa AS. Akan berlaku pertembungan di akhir zaman di antara dua Al-Masih. Nabi Allah Isa gelarannya pun Al-Masih, Isa bin Maryam. Isa anak kepada Maryam. Dia tak ada ayah kisahnya. Allah sebut istilahnya. Nah, Al-Masih wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dan Al-Masih bagi Dajjal kerana penglihatannya kurang disapu. Jadi poin yang ke-11 hari itu yang terakhir kita bincang tentang usaha Dajjal. Dajjal ni dia akan pergi ke seluruh tempat di dunia. Dan dia juga usaha untuk masuk Mekah dan Madinah. Tapi kerana dalam hadis Nabi SAW bagi tahu kota Mekah dan kota Madinah, dua tanah haram ini Allah jaga. Ada malaikat yang menjaganya. Dajjal cuba masuk tetapi dihalang. Malaikat ni menjaga, disempadannya dengan pedang. Dia tak boleh masuk. Jadi tempat lain semualah. Kalau tuan-tuan tanya di sini Mata Badak ni macam mana sampai, kalau ikut hadis Nabi-nya, dia akan sampai di tempat kita. Seluruh tempat. Perjalanannya sangat cepat. Dan tempoh beberapa hari saja seluruh dunia dia akan sampai. Iaitu di antara benda yang Allah izinkan untuk dia lah, sebagai ujian kepada manusia. Kemudian cerita hari itu kita ceritakan seseorang lelaki yang dia ni tidak boleh dipengaruhi oleh Dajjal. Sehingga akhirnya dia dibunuh. Dan keyakinan dia bertambah setelah dia dibunuh oleh Dajjal, yang Dajjal itu sememangnya pembohong, penipu. Tanda-tanda yang ada pada Dajjal itu jelas dia nampak. Jadi kisah seorang lelaki yang bertambah imannya dan dia tidak terpengaruh dengan hasutan, godaan daripada Dajjal ini. Dia lemparkan akhirnya. Lelaki tersebut di dalam api, yang disangka lelaki itu mati, sebenarnya lelaki itu
Allah selamatkannya dan dimasukkannya ke dalam syurga. Kemudian poin yang ke-12 yang kita nak sambung pada pagi ini. Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tenteranya di Baitul Maqdis. Jadi dalam riwayat yang panjang dicerita, selepas daripada Dajjal ni gagal untuk memasuki Madinatul Munawwarah kerana malaikat jaga, kuasa dia makin kurang. Maka dia larikan diri. Kerana kuasa dia makin kurang, dia takut orang ni perasan. Dapat kesan yang kuasa dia makin kurang. Dan masa inilah kisahnya, Imam Mahdi masa tersebut berpusat di Baitul Maqdis. Imam Mahdi ni menjadi pembantu Nabi Allah Isa AS membunuh Dajjal. Yang bunuh Dajjal Nabi Allah Isa. Tapi Imam Mahdi ni kita dah cerita kisah Al-Mahdi Al-Muntazar. Beberapa hadis kita bincang hari itu tentang seorang lelaki daripada keturunan Nabi SAW. Antaranya hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi SAW sebut, la tazhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Antara tanda Imam Mahdi ini Nabi sebut, dunia ini tidak akan berlalu pergi. Maksudnya tak akan berlaku kiamat sehingga bangsa Arab dikuasai oleh seorang lelaki di kalangan ahli baitku. Dia keturunan Nabi SAW. Namanya sama dengan nama Nabi. Kita bincang juga gambaran daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga. Hadis yang pertama pun Ibnu Mas'ud riwayat. Hadis yang kedua pun bila Nabi SAW sebut tentang Al-Mahdi, Nabi sebut, laulam yabqa minad dunya illa yaumun la tawwila Allahu zalikal yauma hatta yab'asa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawra. Dan riwayat ini Nabi sebut sekiranya tidak berbaki daripada dunia itu melainkan hanya satu hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut yang mana lelaki itu daripada kalanganku, daripada ahli baitku. Namanya berbetulan dengan namaku dan nama bapanya berbetulan dengan nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh keadilan dan sama sebagaimana ia, yakni bumi dahulunya dipenuhi dengan kegelapan dan kezaliman. Ini juga di antara hadis berkait dengan Al-Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini seorang lelaki yang dia memimpin dengan penuh keadilan, kebaikan. Itu gambaran tentang Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan pusat pemerintahannya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini menjadi rebutan. 3 agama, Islam, Kristian ataupun Nasara dan satu lagi Yahudi. Ia merupakan bumi suci pada 3 agama ini. Jadi pusat pemerintahan Al-Mahdi pada masa tersebut adalah Baitul Maqdis. Jadi Dajjal muncul setelah dia tak berjaya masuk Mekah dan Madinah. Nah, sebelumnya kita bincang tentang semasa fitnah Dajjal ini berlaku kemarau yang teruk. 3 tahun berturut-turut. Dan kemarau ini menyebabkan kekurangan makanan dan keperluan hidup. Bila kemarau teruk, tak ada hujan, tumbuh-tumbuhan pun mati, kering, makanan pun berkurangan. Binatang-binatang ternak pun tak ada rumput yang hendak dimakan. Kurus habis, sebagainya mati. Jadi Dajjal datang pada masa tersebut dengan hasutan, dengan godaannya saat umat Islam berada di puncak kelaparan dan kefakiran. Tak ada makanan dah, tak ada harta dah. Sebab itu mudah bagi Dajjal juga di antara sebab tersebut sebagai ujian Allah untuk manusia. Kumpulan golongan individu yang lemah imannya dia percaya. Dia nak kepada kesenangan, dia nak kepada makanan. Dajjal datang bawa kesenangan, bawa makanan, bawa peruntukannya. Akhirnya kumpulan-kumpulan ini menjadi pengikut Dajjal kerana tak sabar dengan ujian kesengsaraan, penderitaan, kemelaratan. Kerana kemarau ni tu, ni keadaan dia. Dan pada masa ni banyak tempat di dunia ini Dajjal sampai dah.
Dan sebahagian besarnya yang menjadi pengikut Dajjal ni memang dia ikut Dajjal lah. Dia mengiktiraf ketuhanan Dajjal. Menjadi pengikut setia kepada Dajjal. Yang masih tinggal lagi keadaan ini hanya 3 kawasan ini. Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Dan kawasan yang berhampiran dengan 3 tempat suci ini. Mekah, Madinah memang tak dapat. Dia disebut jelas dalam hadis. Kerana malaikat jaga. Dia datang ke Baitul Maqdis akhirnya. Ni benteng bagi Imam Mahdi. Dia ada tenteranya, dia ada bandar tenteranya bersama dengannya. Dajjal datang dengan tentera dia juga. Dia datang, dia kepung Baitul Maqdis. Dia nak mematahkan kekuatan Imam Mahdi. Dan ini dikira sebagai kekuatan yang terakhir oleh umat Islam. Mekah, Madinah memang malaikat jagalah. Jadi Baitul Maqdis ni Imam Mahdi ada di sini. Dan ada riwayat sebut, tidak disebutkan. Riwayat tentang berapa lama tempoh Dajjal ni dia kepung Baitul Maqdis, tak ada riwayat khusus. Tetapi yang jelas, yang nyata, tentera Al-Mahdi ni dia akan mula kehabisan bekalan makanan. Allah uji, makanan pun makin kurang dah. Tempoh ni agak lama, tapi tak ada hadis yang syak sebut secara jelas tentang tempoh kepungan Dajjal. Dia kepung Imam Mahdi dan pasukan tenteranya di Baitul Maqdis. Bekalan makanan kurang kerana juga sebelumnya kemarau 3 tahun berturut-turut. Kekurangan makanan, kekurangan keperluan hidup. Dan umat Islam yang benar-benar beriman, Allah jaga iman mereka. Mereka kenyang dengan tasbih mereka, dengan takbir mereka. Sebagaimana yang kita bincangkan sebelum daripada ini. Dan akhirnya kepungan Dajjal ini, sehinggalah kepungan Dajjal ini berterusan. Bangkit salah seorang daripada tentera Imam Mahdi yang ramai ni. Dia sebut kepada tentera yang lain, kawan-kawan dia. Dia persoalkan sampai bila kepungan ini akan berpanjangan. Sampai bila ni kita boleh bertahan ni. Kepungan ni bila akan habis? Dia mula bangkitkan perkara-perkara begitu. Kerana tempohnya agak lama. Daripada menunggu, baik kita lawan Dajjal. Kita bangkit sama-sama. Kita berjanji setia untuk lawan dia. Pastinya Allah akan tolong kita kalau kita ni benar-benar ikhlas dan jujur. Kita berperang dengan musuh Allah ini, Allah akan tolong kita. Itu keyakinannya. 2 pilihan sahaja yang kita ada, sama ada kita ni gugur syahid di jalannya ataupun Allah berikan kemenangan. Itu laungan semangat daripada seorang tentera di kalangan tentera Al-Mahdi Al-Muntazar. Dia mengajak kumpulannya, pasukannya untuk melawan Dajjal. Bila ucapan ini disebut secara semangat, meluak-luak di kalangan tentera Al-Mahdi ini, semangat nak berperang. Mereka akhirnya berbai'ah dengan Imam Mahdi, yang mereka akan korbankan segala-galanya, hatta nyawanya pun sendiri untuk melawan Dajjal ini. Dan bai'ah yang diberikan kepada Al-Mahdi ini, bai'ah yang benar-benar ikhlas daripada hati nurani mereka. Maka Allah memberkati bai'ah mereka. Dalam Al-Quran ni ada ayat yang Allah cerita kisah bai'atul ridwan. Bagaimana Nabi dan para sahabat, kisah perjanjian Hudaybiyah. Tahun yang ke-6 Hijrah datang daripada Madinah nak buat ibadat haji di Mekah. Sampai di Hudaybiyah, Nabi dan sahabat berhenti. Nabi hantar wakil anak Utsman untuk berunding dengan musyrik Mekah. Nak masuk buat ibadat, bukan datang nak berperang. Jadi desah-desuh yang kata Sayyidina Utsman dibunuh, yang menyebabkan Nabi himpunkan para sahabat mereka berbai'ah. Dan bai'ah ni juga Allah sebut dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim. Allah sebut betapa Allah redha. Mereka berbai'ah, mereka berjanji setia untuk korbankan segala-galanya hatta nyawa mereka untuk agama, untuk Rasul. Maka Allah sebut Allah redha. Jadi kisah bai'ah selepasnya yang hebat juga dalam sejarah ini, bai'ah tentera
Al-Mahdi kepada pemimpinnya Imam Mahdi. Bila bai'ah itu berlaku, Allah redha kepada mereka kerana keikhlasan mereka. Maka pada masa inilah akhirnya Nabi Allah Isa AS turun sebagai bantuan yang diberikan oleh Allah kepada tentera ini. Dan Nabi Allah Isa ni akan membunuh Dajjal dan memusnahkan salib dan membunuh orang Yahudi. Jadi saat kekuatan mereka berada di puncaknya, Allah bantu lagi mereka, Allah turunkan Nabi Allah Isa AS. Ini dalam hadis akhir zaman kita akan jumpa keadaan yang Allah cerita kisah bagaimana Nabi Allah Isa AS ni akan turun. Di antara ayat yang berkait dengan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmus sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'una hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia merujuk kepada Nabi Allah Isa benar-benar menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Ilmu lis-sa'ah fala tamtaruna biha. Oleh kerana itu janganlah sesekali kamu ragu tentang kiamat dan ikutilah petunjuk. Wattabi'un hadza siratum mustaqim. Ikutlah jalan yang benar. Ini di antara ayat yang merujuk kepada akhir zaman nanti akan turunnya Nabi Allah Isa AS membantu Al-Mahdi Al-Muntazar berdepan dengan Dajjal. Jadi dalam riwayat ini, bila mana kekuatan mereka berada di puncak, Nabi Allah Isa akan turun dan salib-salib akan dimusnahkan, orang Yahudi akan dibunuh. Dia mengembalikan keamanan, kesejahteraan kepada umat Islam. Maka Islam kembali bersinar daripada malapnya, sebelum daripadanya, dan fitnah Dajjal ni akan berakhir. Dan poin yang ke-13, dia cerita tentang Nabi Allah Isa AS turun daripada langit. Ada gambaran daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksiru salibah wa yaqtulal khizira wa yad'al hizyata wa yafidal malu hatta yaqbalahu ahadun hatta takuna sajdatu al-wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Summa yaqulu Abu Hurairah wa qra'u in syi'tum wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi riwayat ini Abu Hurairah bagi tahu tentang sumpah Nabi SAW. Nabi bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Ibnu Maryam merujuk kepada Nabi Allah Isa ni akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib. Jadi masa keadaan ini salibnya akan dipatahkan seluruhnya. Membunuh babi. Dia bunuh juga khinzir dalam hadis itu. Jadi khinzir ni memang binatang yang Allah cipta. Dia ada juga fungsi dia. Tapi sampai satu masa nak kata dia berada pada level salibnya. Benda-benda yang dia menyusahkan manusia. Kemudian jizyah ni cukai akan dihilangkan. Dihapuskan cukai pada masa itu. Ini perkara yang membebankan manusia. Dan Nabi cerita di antara kebaikan yang dibawa oleh Nabi Allah Isa juga, harta pada masa tersebut dihapuskan benda-benda karuk, benda-benda yang merosakkan ini. Dan harta akan melimpah pada masa tersebut. Sehingga tak ada orang yang nak menerimanya lagi. Kerana orang miskin tak ada dah pada masa tersebut. Sampai-sampai dalam hadis ni Nabi sebut, satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan seisi. Allah gandakan nilai ibadat tu tinggi. Kemudian Abu Hurairah baca ayat Quran. Kalau kamu nak, dia kata bacalah firman Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun. Ini ayat Quran. Allah sebut, wa min ahlil kitab la yu'minan nabihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida.
Dia kata kalaulah kamu nak, kamu boleh baca firman Allah ini. Tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, kepada Nabi Allah Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa AS itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi ahli kitab ada yang bila Nabi Allah Isa AS tu, dia akan beriman dengan Nabi Allah Isa AS. Yang percaya dengan kenabian Nabi Allah Isa AS. Ini di antara hadis cerita tentang turunnya Nabi Allah Isa AS. Jadi ketika mana tentera Imam Mahdi ini berada di kemuncak kepungan Dajjal, mereka tak dapat keluar daripada Baitul Maqdis. Ketika inilah bantuan daripada Allah turun, yakni Nabi Allah Isa AS turun. Bagaimana beberapa ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebelumnya Nabi Allah Isa AS ni diangkat ke langit. Kita orang Islam ni kita beriman Nabi Allah Isa AS belum mati lagi. Dia akan turun. Hadis Nabi sebut. Dalam Al-Quran pun Allah sebut. Dia akan turun. Semuanya bagi kelompok Kristian yang ada pada hari ini. Ya. Mereka percaya yang disalib itu adalah Nabi Allah Isa. Yesus lah. Ya. Walaupun di kalangan mereka adalah firqah-firqah yang berbeza. Tapi kepercayaan yang kuat mereka percaya lah. Kononnya nak tebus dosa pengikutnya, dia sanggup korbankan diri dia. Sanggup disalib di tiang. Itu kepercayaan karut kelompok-kelompok ni. Konsep Trinity dalam Kristian. Innallaha salisu salasah. Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Ini kepercayaan sesat yang karut. Jadi Nabi Allah Isa AS sebelumnya diangkat, kemudian dia diturunkan kembali. Turun daripada langit supaya dia boleh menyelamatkan Al-Mahdi Al-Muntazir dan para tenteranya daripada kepungan Dajjal dan juga Yahudi. Yahudi yang akan menjadi pengikut Dajjal ni ramai. Dalam hadis Nabi sebut 70,000 Yahudi daripada Isfahan. Yahudi dimarah kepada Nabi Allah Isa. Kerana Nabi Allah Isa ni banyak menegur penyelewengan Yahudi. Dia ubah kitab Taurat yang Allah wahyukan kepada Nabi Allah Musa AS. Itu sejarah dia. Dia tuduh Nabi Allah Isa ni sebagai anak haram lah. Sebab dia tak ada ayah. Kononnya Nabi Allah Isa AS ni hasil perzinaan Maryam, mak dia, dengan seorang lelaki di kalangan Bani Israel. Tuduhan Yahudi terhadap Nabi Allah Isa dan ibunya ni sangat-sangat karut, menyimpang daripada kebenaran. Kerana Al-Quran ni Allah sebut tentang Allah zahirkan kekuasaannya. Walaupun tanpa seorang lelaki, tanpa ayah, Nabi Allah Isa ini dilahirkan daripada rahim suci ibunya, Maryam. Ini semua kerana semata-mata kerana kekuasaan Allah, dan juga Yahudi ini kerana kebencian dia kepada Nabi Allah Isa, dia tuduh Nabi Allah Isa ni macam-macam. Dan golongan Kristian pun sama jugalah. Dia adik-beradik dia je. Yahudi Kristian ni adik-beradik dia. Dia kata Nabi Allah Isa ni anak Tuhan pula. Kononnya dari satu sudut nak mengangkat, nak memuliakan. Dan dia menyimpan daripada kebenaran. Tuhan ni ada anak pula. Ni pegangan yang karut daripada kelompok Nasara ataupun Kristian. Dan pegangan yang paling benar, pegangan yang dipegang oleh umat Islam. Nabi SAW pimpin para umatnya. Pegangan mereka tentang betapa Nabi Allah Isa itu ada Rasul, hamba Allah. Dan ada hadis cerita tentang Nabi Allah Isa AS ni turun daripada langit, diapit oleh dua malaikat. Dan dia akan turun bersebelahan dengan menara putih di sebelah timur Damaskus, yakni Syria sekarang. Hadis riwayat Imam Muslim. Disebut izba'asallahu al-masih ibn Maryam fayanzilu indahu al-manarati al-bayda syarqiyin Dimash baina mahruzatain wadi'an kafaihi ala ajnihati malakaini iza taqta'a ra'sahu qatara
wa iza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i. Dan riwayat ini disebut Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Al-Masih Ibnu Maryam turun di sebelah Nabi Allah Isa ni akan turun bersebelahan Menara Putih sebelah timur Damaskus, yang di Syria. Dia pakai pakaian yang dicelup dengan celupan kuning. Beliau meletakkan kedua-dua tapak tangannya di atas sayap-sayap malaikat. Apabila beliau menundukkan kepalanya, seakan-akan ada air yang jatuh daripada kepalanya, seperti gugurnya butiran-butiran putih laksana mutiara. Jadi ini gambaran hadis tentang kisah turunnya Nabi Allah Isa AS. Dan sebahagian ulama pandangannya, dia kata Nabi Allah Isa ni akan turun di Baitul Maqdis, bukan di Damaskus. Iaitu perbincangan di kalangan para ulama. Tapi Imam Al-Barzanji, dia menggunakan kaedah al-jam', menghimpunkan dua riwayat yang soalahnya kontra. Pandangan dia kata permulaannya Nabi Allah Isa ni akan turun di Damaskus. Masuknya waktu Zuhur dia akan turun di sana. Kemudian dia akan pergi ke Baitul Maqdis. Dan dia akan jumpa Imam Mahdi di sana. Ketika mana waktu itu waktu salat subuh pada hari yang kedua. Nabi Allah Isa akan jumpa Imam Mahdi. Pada waktu sahur, dia kata tentera Al-Mahdi ni dia dengar satu seruan suci daripada langit. Telah datang pertolongan daripada Allah untuk kamu. Dan seruan ini sangat jelas. Keseluruhan tentera Al-Mahdi ni dengar. Bila tiba waktu subuh, sahur sebelumnya, kemudian masuk subuh, selesai je azan, mereka solat sunat dan iqamat, Imam Mahdi ni ke depan untuk menjadi imam, memimpin pasukannya. Imam Mahdi selesai ucap takbiratul ihram, dan riwayat tersebut tiba-tiba terdengar suara salah seorang di antara makmum yang berkata, silalah ke depan wahai Ruhullah disebut. Ruhullah ini merujuk kepada Ruh Allah. Ruhullah. Ini gelaran juga bagi Nabi Allah Isa AS. Jadi Al-Mahdi ini, di rakaat takbir dia dengar seruan ini. Ada orang persilakan Nabi Allah Isa ni ke depan. Persilakan Ruhullah. Dia dengar perkataan ini, dia segera ke belakang Imam Mahdi ni, untuk dia berikan peluang itu kepada Nabi Allah Isa untuk menjadi imam. Jadi dari riwayat ni juga sebut Nabi Allah Isa akhirnya dia letakkan tangannya di antara dua bahu Imam Mahdi. Antara dua bahu dia letak tangan atas bahu ni. Dia sebut kepada Al-Mahdi, dia kata teruskanlah engkau menjadi imam. Teruskan dia kata jadi imam. Salat pun telah diiqamatkan dan memang kamulah yang akan menjadi imam, dia kata. Jadi dalam riwayat ini juga sebut akhirnya Imam Mahdi selesaikan salat subuh dengan sempurna. Ni pun ada hadisnya. Ni panjang jugalah lagi ceritanya.